Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Allahumma ahlimna ma rasyida umurina wa a'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan dimuliakan oleh Subhanahu taala, kali ini kita sambung lagi dalam hadis qudsi yang ke-20 yang bertajuk Rumah Allah. Saya terus kepada membaca firman Allah dalam hadis qudsi berbunyi, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya rumahku di bumi ialah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Hadis qudsi riwayat Abu Nuaim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi bila kita sebut rumah Allah, ialah kita pun faham rumah Allah di bumi ialah masjid-masjid dan surau-surau. Bagaimana kisahnya yang saya tahu daripada kisah-kisah riwayat yang diceritakan dalam daripada ustaz-ustaz bersama Nabi Ibrahim telah memanggil untuk semasa dia membina Kaabah, panggil Nabi Ibrahim telah melontarkan satu tanah ataupun pasir, dan menurut pendapat ulama, pasir yang dibalik yang dilempar oleh Nabi Ibrahim itu ialah 124,000. 124,000 bermakna ada masjid dan surau yang hidup dengan 5 amal masjid ada 124,000 di seluruh dunia. Itulah. Tapi kalau nak ikutkan, bukannya masjid surau di bumi ni lebih daripada 124,000 kalau dikirakan, tapi satu menunjukkan perumpamaan 124,000 dan 124,000 lebih daripada itulah. Bilangannya pun tak ada apa yang tahu, tapi maknanya Allah SWT tahu. Allah SWT tahu, dan Nabi-Nabi ini pun mestilah mereka tahu kan. Asal usul wujudnya surau dan masjid. Kerana rumah di Kaabah adalah nombor satu masjid masjid di Mekah, Kaabah di Mekah. Tempat kunjung orang Islam, tempat beramal ibadat, tempat menunaikan tawaf di Kaabah, menunaikan haji di Kaabah, kerana menjadi kiblat bagi semua masjid dan bila orang nak sembahyang, kiblat di Kaabah. Di dalam hadis ini Allah memberitahu kita bahawa Dia mempunyai rumah di bumi ini, iaitu masjid, tempat orang melakukan ibadat dan mengabdikan diri kepadanya, bertasbih dan mensucikannya. Kerana itu masjid merupakan tempat termulia di bumi. Dalam kerja usaha agama, dalam usaha tabligh, usaha agama, ulama-ulama dalam kerja agama telah menunjukkan kita, telah mengajarkan kita yang lemah ini, yang kurang ilmu ni, yang lemah ni, bagaimana cara untuk memakmurkan masjid. Maka mereka telah beristimak, berkumpul dalam mana Ilyas terutamanya. Caranya ada 5 perkara untuk memakmurkan masjid. Yang pertama, hidupkan masjid dengan fikir harian. Fikir harian maknanya kita wujudkan masjid itu dari fikir harian, mesyuarat harian. Sebelum buat perkara, kita kena mesyuarat. Yang kedua, kena ada buat 2 jam setengah sehingga 8 jam. 2 jam setengah itu maksudnya menghabiskan masa di surau, memberikan masa kita. Allah minta masa 2,5 jam je dengan amal infradi dan amal-amal dan yang paling utama sekali dipanggil
Kita jumpa manusia 2 jam setengah tu untuk berjumpa dengan, selama 2 jam setengah untuk berjumpa manusia, ajak kepada agama Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga, kena hidupkan 2 taklim. Satu taklim di surau, masjid atau masjid, satu taklim di rumah. Taklim. Yang keempat, hidupkan gash, 2 gash. 2 gash itu 2 ziarah. Ziarah pertama dan ziarah kedua. Ziarah pertama di kawasan tempat mahallah kita, di kawasan kita beribadat ataupun di kawasan kita beramal, di masjid dan surau. Yang kedua di masjid jiran kita. 2 gas, masjid rakan-rakan usaha masjid. Dan yang kelima, kita khurus, ataupun panggil keluar kita keluar jalan Allah, kita keluar 3 hari. 3 hari itulah asas, paling asas. Bila kita keluar 3 hari setiap bulan. Jadi dalam usul agama, setiap tahun kita keluar 40 hari. Ataupun sekarang ni dia taskil, dia suruh kita keluar 4 bulan tiap-tiap tahun. Dulu 4 bulan seumur hidup. Jadi sekarang ni usul agama tak ada dah. Dia tak buat dah. Dia tak mesyuarat tentang tiap 40 hari tiap tahun. 4 bulan seumur hidup. Jadi sebab kerana apa? Kerana telah pengorbanan agama telah ramai di zaman ni, telah ramai orang keluar tabligh. Bila Maulana Ilyas nampak perkara ni, dia telah memberitahu 4 bulan setiap tahun untuk korban diri, harta dan masa. Korban diri, masa dan harta.